Percaturan politik menjadi punca utama kenapa Rusia bertindak berani masuk menceroboh Ukraine dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara mereka. Dari perspektif Rusia, percaturan politik yang menjurus kepada kejatuhan Presiden Ukraine, Viktor Yanukovych dalam revolusi Maidan yang diketahui mesra dengan kepimpinan tertinggi Rusia membawa kepada pilihan raya presiden pada tahun 2014 sehingga sekarang. Situasi ini membawa perubahan besar kepada pengaruh Rusia ke atas dua wilayah yang menjadi rebutan Ukraine Rusia iaitu Donetsk dan Luhansk, secara tidak rasmi dinamakan sebagai wilayah Donbas. Jadi tidak menghairankan sekiranya dua kawasan itu menjadi isu terpenting yang diletakkan sebagai syarat bagi Rusia menghentikan operasi khas mereka di Ukraine. Secara rasminya, Donetsk dan Luhansk merupakan negeri di bawah kerajaan Ukraine yang turut dikenali secara kolektif sebagai wilayah Donbas telah melaksanakan pemberontakan menuntut kemerdekaan sejak tahun 2014 selepas kejatuhan Yanukovych. Terletak di bahagian timur sempadan Ukraine dan Rusia, sebuah referendum telah diadakan bagi menentukan hala tuju dua negeri yang kuat hubungannya dengan Rusia disebabkan oleh sejarah penduduk di sana yang rata-ratanya hadir dari Rusia ketika era pentadbiran Kesatuan Soviet. Dalam erti kata lain, Rusia tidak mengambil wilayah Donbas keluar dari Ukraine, sebaliknya Rusia hanya mengiktiraf yang Donetsk dan Luhansk tidak lagi mahu duduk di bawah pentadbiran kerajaan Ukraine. Berbeza dengan situasi yang melibatkan Donetsk dan Luhansk, tuntutan Putin ke atas wilayah Crimea turut menjadi salah satu syarat utama perdamaian. Crimea merupakan sebuah wilayah yang didominasi masyarakat Rusia terletak berdekatan Romania dan Turki. Crimea dan seluruh kuasa pentadbirannya dipindahkan dari Rusia Soviet Federative Socialist Republic ke Ukrainian SSR, salah sebuah republik di bawah Kesatuan Soviet. Tindakan ini mendapat bantahan pimpinan pro-Rusia yang membawa kepada persengketaan panjang berkenaan status sebenar kesahihan pengalihan kuasa yang berlaku. Situasi ini mula memuncak selepas Presiden Yanukovych ditumbangkan. Pada 16 Mac 2014, satu referendum diadakan di Crimea bagi membolehkan orang ramai memilih sama ada untuk kekal dengan Ukraine atau berada di bawah pentadbiran Rusia. 97% pengundi memilih Rusia, namun keputusan ini dipertikaikan. Itu tidak menghalang kepada pembentukan Republic of Crimea yang mengisytiharkan kemerdekaan dari Ukraine, seterusnya melakukan permohonan untuk menyertai persekutuan Rusia. Rusia menerima permohonan itu, melakukan deklarasi persahabatan dan kerjasama dengan kerajaan baru itu pada 18 Mac 2014 walaupun ditentang pemerhati luar. Satu tuntutan yang menjadi agenda utama Vladimir Putin sebelum dia mengarahkan tenteranya menceroboh masuk Ukraine adalah untuk memastikan kerajaan Ukraine meminda perlembagaan mereka menjadikan Ukraine salah sebuah negara neutral. Ini bermakna untuk Rusia menghentikan segala bentuk serangan ke atas Ukraine. Kerajaan Ukraine perlulah secara perlembagaan tidak lagi boleh memihak kepada mana-mana pertubuhan antarabangsa yang dibentuk seperti Kesatuan Eropah atau NATO, menyertai atau menyokong pertubuhan sebegitu di masa akan datang. Perubahan Ukraine sebagai sebuah negara neutral sepenuhnya juga memerlukan Ukraine merombak semula sistem pertahanan negara itu, tidak lagi memiliki pasukan pertahanan tentera sendiri. Bagi penyelidik anti-Rusia, sikap keras yang ditayangkan Presiden Vladimir Putin dilihat sebagai satu tindakan kurang ajar yang dibuat untuk membolehkan sebuah lagi negara boneka Rusia seperti Belarus dihasilkan. Bagaimanapun, ada pihak turut melihat cadangan neutraliti yang dipinta Putin sebagai satu langkah penyelesaian terbaik dalam memastikan kedaulatan Ukraine terjaga bukan saja dari aspek keselamatan bahkan dalam aspek ekonomi.